Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ustazah Syaifah Maryam dalam Pendidikan Islam tahun 2, Ulum Syariah. Hari ini kita akan tengok akidah. Bidang akidah, tajuknya sifat wajib bagi Allah. Okey, kita ulang kaji balik semula yang terdapat dalam buku teks muka surat 56 dan 57. Sifat wajib bagi Allah ni ada 20. Okey, perhatikan dalam buku teks ni, kalau kamu perasan, dia ada 4 warna yang berbeza. Warna biru, warna oranye, warna hijau dan warna pink. Kenapa dia ada 4 warna yang berbeza? Tu kita akan tengok sebentar lagi. Okey, mari kita baca dulu bersama-sama sifat-sifat wajib bagi Allah beserta dengan maksudnya. Yang pertama, wujud. Maksudnya ada. Kedua, qidam. Maksudnya sedia ada. Baqa. Ketiga, baqa. Maksudnya kekal. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Maksudnya bersalahan dengan yang baharu. Kelima, qiyamuhu binafsihi. Maksudnya berdiri dengan sendiri. Keenam, wahdaniyah, esa. Yang ketujuh, qudrah, berkuasa. Kelapan, iradah, berkehendak. Kesembilan, ilmun, mengetahui. 10, hayyah, hidup. 11, sam'un, mendengar. 12, basarun, melihat. 13, kalamun, berkata-kata. 14, kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. 15, kaunuhu muridan, keadaannya berkehendak. 16, kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. 17, kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. 18, kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. 19, kaunuhu basiran, keadaannya melihat. 20, kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okey, mari kita ulang sekali lagi bersama-sama. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyah, sam'un, basarun, kalamun, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Okey, kita ulang sekali lagi. Wujud, ada. Qidam, sedia ada. Baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadisi, bersalahan dengan yang baharu. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah, esa. Qudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayyah, hidup. Sam'un, mendengar. Basarun, melihat. Kalamun, berkata-kata. Kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Kaunuhu muridan,
keadaannya berkehendak. Kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. Kaunuhu basiran, keadaannya melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okey, ni adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Okey, sifat yang wajib bagi Allah yang perlu kita ketahui ada 20. Okey, kalau 99 itu adalah nama-nama Allah. Okey, seterusnya muka surat 58. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Okey, saya tidak merosakkan harta awam kerana saya yakin bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Bila kita yakin bahawa Allah tu berkuasa, maka kita tidak akan membuat sesuatu yang Allah larang. Okey, yang kedua, saya sentiasa reda dengan setiap ketentuan yang Allah berikan kepada saya kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Okey. Bila kita percaya bahawa Allah tu bersifat maha berkehendak, maka kita akan sentiasa menerima apa sahaja yang Allah berikan pada kita. Saya tidak menipu ibu, ayah dan guru kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Okey. Saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Okey, sebagai umat Islam kita haruslah beriman dengan sifat Allah dan menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Maka kita wajib percaya bahawa Allah ni mempunyai sifat-sifat sedemikian. Ya, sifat 20 tu. Kita sebagai orang Islam, kita wajib percaya. Okay? Seterusnya, kita tengok kenapa ada 4 warna tu. 4 warna tu maksudnya sifat Allah ni, walaupun dia dah ada 20, tapi dia terbahagi kepada 4 bahagian. Okay. Bahagian yang pertama adalah nafsiyah. Bahagian yang kedua adalah salbiyah. Bahagian yang ketiga adalah ma'ani. Bahagian yang keempat adalah maknawiyah. Okey, jadi nafsiyah ni hanya ada satu sahaja, iaitu wujud. Salbiyah, yang termasuk dalam salbiyah ni sifat seperti kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Yang termasuk dalam bahagian ma'ani pula adalah kudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama, basar, kalam. Okay. Manakala maknawiyah pula adalah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu ilmun, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Okey, kenapa dia terbahagi kepada 4 ni? Apa maksud nafsiyah? Nafsiyah ni adalah menunjukkan bahawa sifat Allah tu zat dia, hanya zat Allah sahaja yang ada. Dia tak ada bentuk macam manusia, bentuk ada wujud badan semua tak ada. Dia menunjukkan bahawa zat Allah tu ada. Orang dari segi akal fikiran kita, bila kita melihat alam ini, bila kita melihat segala kejadian apa yang ada di muka bumi ni dan melihat kejadian-kejadian makhluk dan kejadian yang terdapat di sekeliling kita, maka kita percaya bahawa wujud satu kuasa yang menciptakan semua tu. Jadi dari segi akal fikiran kita, kita boleh ni. Tetapi dari segi wujud bentuk tubuh tu berbeza dengan makhluk. Jadi sebab itulah dia nafsiyah. Dia tidak sama seperti makhluk. Maknanya ada tubuh badan, ada bentuk semua. Tidak. Kita tahu Allah tu, zat Allah tu ada. Kita tahu bahawa, kita percaya bahawa Allah tu ada. Bentuk macam mana? Allahu a'lam bisawab. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Ya. Okey, jadi tapi dari segi akal fikiran kita, kita boleh percaya bahawa Allah tu ada wujud. Okey, manakala salbiyah pula. Kenapa salbiyah? Okey, salbiyah ni dia membawa maksud bahawa
membawa maksud bahawa sifat-sifat yang ada pada makhluk tu tidak akan ada pada Allah. Walaupun nampak seperti seakan-akan sama, tetapi tidak akan sama. Okay. Contohnya, kidam. Kidam ni sedia ada. Baqa' pula kekal. Mukhalafatuhu lil hawadis ni berbeza dengan makhluk, berbeza dengan sesuatu yang baharu. Okey, qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri, wahdaniyah, esa. Okey, ini bermaksud sifat salbiah ni bermaksud tidak ada yang wujud dalam erti kata pada pandangan mata kasar kita. Okey. Okey, satu lagi sifat salbiah ni membawa maksud pada sesuatu yang tidak boleh kita fikirkan daripada akal fikiran kita. Kidam, sedia ada. Macam mana sedia ada tu? Macam mana? Kita tak mampu nak menjejakkan fikiran kita. Tapi kita tahu bahawa Allah tu memang dah ada. Baqa', kekal. Macam mana pula berkekal? Benda tu kita tak boleh nak fikir, tidak boleh capai dengan akal fikiran. Sebab tu dah dia membawa maksud pada salbiyah. Maknanya Allah tu mempunyai sifat yang khusus hanya pada Allah sahaja. Okey. Okey, jadi kidam ni dia bermaksud bahawa Allah tu sedia ada. Maknanya Allah tu tak ada permulaan dia dan tak ada pengakhiran dia. Jadi dia menolak pengakhiran bagi Allah. Maknanya Allah tu memang dah sedia ada dah. Tak ada permulaan dan tak ada pengakhiran. Manakala baqa' pula kekal. Kekal tu maksudnya dia akan menafikan bahawa Allah tu akan mati, Allah tu akan musnah. Okey. Okey, Allah tu akan berubah dan sebagainya. Dia akan menolak segala sifat-sifat yang sebegitu. Mukhalafatuhu lil hawadis. Yang ni berbeza dengan benda-benda yang baharu. Yang ni berbeza dengan mana-mana makhluk, tak sama. Walaupun apabila kita baca dalam Al-Quran, Allah tu ada mata, Allah tu boleh melihat. Tapi bukanlah maksud Allah tu boleh melihat dengan mata kasar seperti manusia. Tak. Maknanya penglihatan Allah tu tak sama seperti manusia. Qiyamuhu binafsihi, maknanya Allah tu berdiri dengan sendiri yang tidak memerlukan mana-mana bantuan, tidak memerlukan apa-apa pertolongan. Okey, jadi dia menolak semua sesuatu yang bersamaan dengan makhluk. Okey, wahdaniyah, Allah tu adalah tunggal. Jadi dia menolak bahawa sifat-sifat yang membawa kepada perkara-perkara yang wahdaniyah ni, maknanya Allah tu esa satu, tunggal, kekal satu je, tak ada dua, tak ada tiga. Dia menolak Tuhan yang jadi banyak-banyak tu. Dia tak, maknanya Allah tu satu je, tak ada dua, tak ada tiga. Okey, jadi itulah dia salbiah. Okey, ma'ni pula. Ma'ni ni dari segi zahirnya Allah mempunyai sifat seperti sifat benda-benda yang ada pada benda yang boleh kita fikir, boleh kita nampak dengan mata kasar kita. Tetapi walaupun kita boleh nampak dengan mata kasar kita, dia bukanlah bermaksud ia sama seperti makhluk. Maknanya dari segi kudrah, kita tahu yang Allah tu maha berkuasa. Jadi kekuasaan Allah tu kita boleh fikir dengan akal fikiran kita. Berbeza dengan kidam. Kita tak mampu nak fikir macam mana Allah tu mula. Kita tak mampu nak fikir macam tu. Okey, iradah. Allah tu berkehendak. Jadi kita tahu Allah tu bila dia mengkehendaki sesuatu kejadian, maka perkara tu akan berlaku. Ilmun, maknanya Allah tu mengetahui. Okey, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalang daripada pengetahuan Allah. Walaupun benda tu dalam hati kita, yang kita sorok dalam jauh hati kecil kita, tapi kita tahu, kita boleh tahu dengan akal fikiran kita, bila kita buat sesuatu ni, Allah nampak. Walaupun kita duduk sorang-sorang, tapi kita tahu bahawa Allah tu mengetahui. Hayah, maknanya Allah tu sentiasa hidup. Allah tu tak akan mati. Berbeza dengan manusia, manusia akan mati. Sama, Allah tu maha mendengar. Kita tahu yang Allah tu mendengar walaupun kita hanya berbisik di dalam hati kita. Jadi kita boleh
sifat ma'ani ni maknanya kita boleh fikir dengan akal fikiran kita. Maknanya dari segi basar, Allah tu maha melihat. Jadi kita tahu yang bila kita buat sesuatu perbuatan yang buruk, maka itu tidak akan luput daripada pandangan Allah. Manakala kalam pula, kalam pula adalah Allah berkata-kata. Kita boleh nampak kata-kata Allah terutama di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okey. Itu sifat ma'ni. Maknanya kita boleh sampai dalam melalui akal fikiran kita. Berbeza dengan sifat salbiah. Okey, maknawiyah pula. Maknawiyah ni dia menegaskan sifat ma'ani tadi. Menegaskan bahawa sifat-sifat ma'ani yang ada pada zat Allah ni bukanlah sama seperti panca indera, bukanlah sama seperti makhluk. Okey. Allah tu berkata-kata, maknanya bukanlah Allah tu ada lidah. Allah tu maha melihat. Allah tu maha melihat, maknanya bukanlah Allah tu boleh melihat dengan mata. Allah tu maha mendengar, bukanlah maksudnya Allah tu mempunyai telinga seperti telinga manusia, tak. Tapi dia membawa maksud, maknawiyah ni membawa maksud dia membawa maksud bahawa sesuatu yang ada pada Allah tu, dia menegaskan sifat-sifat ma'ani yang zat yang ada pada Allah tu adalah berbeza dengan, tidak sama dengan makhluk. Okey. Okey, jadi dia menegaskan di sini bahawa maknawiyah ni menegaskan sifat Allah kaunuhu qadiran. Allah ni maha berkehendak. Jadi kehendak Allah ni tidak memerlukan apa-apa pertolongan, tidak memerlukan perantaran, tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada mana-mana. Okey, jadi Allah tu sendiri, kehendak Allah tu sendiri. Okey, kaunuhu muridan, keadaan dia Allah yang berkehendak. Kaunuhu ilmun, keadaan Allah maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, maknanya keadaan Allah tu yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah tu yang maha mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah tu maha melihat. Dan kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah tu maha berkata-kata. Okey, jadi sifat maknawiyah ni menegaskan apa yang ada pada sifat ma'ani. Maknanya semua yang Allah kehendak tu, Allah tu tidak memerlukan apa-apa bantuan daripada makhluk. Maknanya Allah tu berbeza dengan makhluk dan tidak perlukan sebarang pertolongan. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita tengok pada gambar ni. Kita kalau tengok pada gambar ni, kita dapat makan, pergi sekolah. Okey, pergi sekolah, dapat melakukan solat, dapat berehat. Maknanya kita percaya bahawa Allah tu maha memberi, menentukan apa sahaja takdir kita. Jadi kita sebagai hamba, kita kenalah redha dengan apa sahaja yang Allah berikan pada kita. Okey. Ni perbuatan menconteng harta-harta awam atau menconteng harta sekolah, menconteng hak kat rumah pun sama juga. Sekarang ni kan dekat rumah kan. Jadi menconteng barang-barang kat rumah, menyepah, membuat sampah, mengata-hata, dah makan roti, sampah tinggal je. Jadi itu pun sama. Sepatutnya bila kita yakin bahawa Allah tu maha melihat, Allah tu maha mengetahui, maka kita tidak akan membuat perkara-perkara seperti ini. Ya. Perkara-perkara seperti ini harus dah dielak kerana kita tahu bahawa Allah tu mengetahui segala perbuatan kita. Okey, ni. Walaupun dia menutup muka, orang tak nampak pun dia. Orang tak tahu pun dia mencuri ni. Jadi, sepatutnya sebagai orang yang mengetahui bahawa Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha melihat, maka kita tidak harus melakukan perbuatan ini. Kita haruslah mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Okey, menipu. Dia menipu ayah dia. Report kad dia, kad laporan dia bagus. Okey. Jadi sepatutnya bila kita tahu Allah tu maha mendengar, Allah tu maha melihat, maka kita tak sepatutnya melakukan
perbuatan-perbuatan seperti ini. Okey. Hari ini kita harus mengelakkan diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Kerana kita tahu yang Allah tu Maha melihat, Allah tu Maha mendengar dan Allah Terusnya, latihan interaktif kita pada hari ini berdasarkan buku aktiviti. Kamu bolehlah cuba buat buku aktiviti selepas membuat latihan ini. Okey, latihan ni kalau dalam buku aktiviti, dia suruh warnakan sifat Allah. Tetapi untuk latihan interaktif, okey, untuk latihan interaktif kita pada hari ini, dia memberi sama ada tanda right atau tanda pangkah. Okey, seandainya perkataan ini, contoh kidam, kidam ni merupakan nama Allah, sifat-sifat Allah. Jadi kita tanda right. Adamun merupakan sifat Allah atau bukan? Kalau bukan, kita tanda pangkah. Kita pilih yang tanda pangkah. Kalamun, sifat Allah atau bukan? Right. Betul. Kalam. Baqa. Ya. Kaunuhu aliman. Ya. Pilih tanda right. Jahlun. Salah. Baqa. Allah tu bukan daripada golongan yang jahil. A'ma. Kaunuhu a'ma. A'ma tu buta. Jadi pangkah. Allah tu kan Maha melihat. Kaunuhu basiran. Wujud. Ada. Jadi kita pun tanda right. Kaunuhu ajizan. Allah tu lemah. Salah. Pangkah. Kaunuhu sami'an. Allah tu Maha mendengar. Betul. Kaunuhu basiran. Allah tu Maha melihat. Betul. Sifat Allah. Kaunuhu muridan. Allah tu Maha berkehendak. Ya. Hudus. Baru. Allah tu baru je dijadikan. Salah. Allah tu kidam. Telah sedia ada. Wahdaniyah. Allah tu esa. Betul. Hayyah. Allah tu hidup. Okay. Betul. Kudrah. Allah tu Maha berkuasa. Ya. Okey. Jadi, kita tak pilih tanda pangkah dan tanda right pada perkataan-perkataan tu. Okey. Tu muka surat 56. Okey. Manakala muka surat 55 pula, untuk latihan interaktif muka surat 55, suaikan, sebut dan suaikan. Wujud. Apa maksud dia? Ada. Suaikan pada ada. Dia dah bagi dah. Wahdaniyah. Nak suaikan pada mana? Esa. Baqa'. Nak suaikan mana? Kekal. Kidam. Suaikan dekat sedia ada. Iradah. Berkehendak. Ilmun. Mengetahui. Okey. Okey. Tu latihan interaktif kita. Okey. Suaikan. Tanda right. Okey. Seterusnya latihan seterusnya adalah muka surat 57. Muka surat 57. Betul atau salah? Basarun artinya Allah Maha melihat. Betul. Mukhalafatuhu lil hawadis. Bermaksud Allah sama dengan makhluk. Betul ke? Salah. Jadi tu dia pilihlah perkataan salah. Okay. Allah tidak berhajat kepada sesuatu pun. Allah tak perlu bantuan siapa-siapa pun. Betul? Betul. Okay, tandalah. Tulislah. Pilihlah betul. Allah berkuasa ke atas semua makhluk. Betul ke salah? Betul. Allah berkuasa atas semua makhluk. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu. Okey, betul. Dan tandakan betul. Manusia akan kekal. Begitu juga Allah. Manusia akan kekal ke? Tak, salah. Manusia kan mati. Hanya Allah sahaja yang kekal. Jadi pilihlah perkataan salah. Okay. Pendengaran Allah tidak terbatas. Betul ke? Ya, pendengaran Allah tidak terbatas. Tapi pendengaran makhluk sangat-sangatlah terbatas. Dia boleh dengar hanya yang berada berhampiran dengan dia. Tak boleh dengar apa yang ada dalam hati. Okey, tu muka surat 57. Manakala muka surat 60. 58 dengan 59 tu boleh buat sendiri. Okey, untuk muka surat 60. Muka surat 60 pun suaikan. Saya terjumpa dompet di surau. Jadi, suaikan memberikan kepada guru.
Ini situasi dia. Rakan-rakan sedang bising di dalam kelas semasa guru tiada. Jadi apa yang patut kita buat? Menegur dan menasihati mereka. Ibu sedang memasak di dapur. Jadi apa patut kita buat? Membantu membasuh pinggan dan cawan. Bantu ibu tu. Guru sedang mengangkat buku latihan yang banyak. Apa patut kita buat? Bantu guru mengangkat buku tersebut. Okey, itu latihan interaktif kita pada hari ini. Sesuaikan sahaja, okey? Okey, terima kasih. Semoga memberi manfaat pada semua dan dapat menjawab soalan interaktif yang diberikan. Assalamualaikum.